Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Bagi mereka yang belum lagi berniat iktikaf, marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Mudah-mudahan di sepanjang kita berada di majlis ini, di tempat ini, dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya Ustaz nak memohon maaf. Sepatutnya Ustaz membentangkan ataupun mendiskusikan kuliah mengenai tentang roh daripada kitab Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi kerana tadi murajaah, Ustaz tertinggal pula buku tu di rumah. Kan? Murajaah dah, tapi tertinggal pula buku. Kira burn dah tadi. Kan? Tapi hari ni Ustaz nak bawa perbahasan mengenai buku Samudra Al-Fatihah yang dikaryakan oleh Kiai Haji bin Arifin. Kiai Haji bin Arifin ini seorang ulama daripada Indonesia. Beliau telah menulis buku ini dan beliau ini juga tidak kurang hebatnya. Kalau kita kenal dengan Buya Hamka, maka kita juga perlu kenal juga Kiai Haji bin Arifin. Beliau telah menulis sebuah buku yang agak masyhur, yakni Samudra Al-Fatihah, sekitar 1970-an, dan buku ini telah dijual secara meluas di Malaysia dan menjadi bestseller di tanah Melayu kita ni, di Malaysia ni, sekitar tahun 1980-an. Hampir ramai di kalangan guru-guru, termasuk guru-guru pondok juga membaca buku ni, Samudra Al-Fatihah, dan sangat menarik. Tuan-tuan boleh baca di rumah kalau ada, kalau tak ada pun bolehlah cari. Dan ketika Ustaz membentangkan ataupun berkuliah di beberapa tempat, utamanya kuliah muslimat, juga Ustaz membawa buku ini, Samudra Al-Fatihah. Nah, buku ini mengisahkan tentang apa? Dengan makna yang lain, kita dengar sajalah apa kata pengarang kitab ini mengenai buku beliau. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'i ila yaumiddin. Aku memohon perlindungan Allah daripada pengaruh syaitan yang terkutuk. Aku mulai karangan ini, yakni buku Samudra Al-Fatihah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohon pertolongan dan taufik daripadanya, diiringi dengan doa mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa dilimpahkan Allah ke atas ikutan ummah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas semua keluarga, sahabat, pengikut baginda sambung bersambung sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang bernama manusia sebagai makhluk yang terbaik di tengah-tengah makhluk Tuhan yang banyak. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Bahkan juga manusia adalah makhluk yang terakhir setelah Allah Taala jadikan semua makhluk-makhluk yang lain, termasuk bumi ini, termasuk segala macam pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, malaikat, sehingga kan manusia ini tidak pernah disebut pun tentang kejadiannya, apatah lagi apa yang akan dilakukan oleh manusia ini, tak disebut langsung. Tetapi bila mana Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan sebagai khalifah
Dahlah manusia yang terakhir diciptakan, dijadikan pula khalifah, yang mana makhluk-makhluk lain kena tunduk kepadanya. Tetapi saban waktu manusia itu jatuh menjadi makhluk yang lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang terendah, kecuali kalau manusia itu beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Panca indera yang 5 serta akal dan fikiran yang ada pada manusia itu hanya sanggup menjangkau beberapa ilmu pengetahuan yang amat sedikit dan rendah sekali, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Pengetahuan manusia hanya dapat menjangkau alam benda yang amat kecil. Manusia ni hanya boleh mengetahui sesuatu itu dengan apa yang beliau lihat, atau apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa. Selain daripada itu manusia tak tahu. Itulah manusia hanya boleh mencapai pengetahuan tentang sesuatu perkara itu mengikut panca indera yang ada padanya. Bahkan ada sebahagian mereka ini ada ilmu, Allah berikan ketajaman ilmunya, di situ dia tahu lebih sikit daripada orang lain. Namun tetap manusia ini terbatas pengetahuannya, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang dia sendiri tak nampak, yang disebut dengan perkara-perkara ghaibiyat. Manusia tidak sanggup memiliki alam yang lebih luas di balik alam benda ini, iaitu alam yang bukan terdiri daripada benda, alam ghaib contohnya, baik yang dinamakan alam malakut, yakni alam barzakh, ataupun alam akhirat. Apalagi untuk menyelidiki tentang Tuhan yang menciptakan seluruh alam yang luas ini. Tuhan itu bukan hanya ghaib, tetapi maha ghaib. Manusia ni pandai-pandai mana pun manusia, dia tak faham apa itu roh. Roh pun dia tak tahu. Ustaz teringat pernah satu ketika Ustaz pernah menjadi seorang Ustaz menjadi mutawif pada satu keluarga yang popular, Dr. Muhaya. Dia pernah Ustaz jadi mutawif kan dia. Pernah satu ketika kami dah selesai ibadah di Mekah, di Madinah, perjalanan nak balik di Malaysia, lalu Datuk Muhaya ni dia pernah tanya Ustaz di Malaysia mengajar bab apa? Lalu Ustaz cakap Ustaz mengajar bab roh. Bab roh, kitab yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian Ustaz tanya, Doktor, kalau dalam istilah medical ada tak istilah roh? Dia terdiam. Lebih kurang hampir 5 minit, lalu dia cakap tak ada. Dalam bidang medical pun tak ada roh ni. Apatah lagi nak merawat roh yang sakit, lagilah tak ada. Kan? Jadi sebab apa? Roh ni sesuatu yang mereka tak nampak. Apatah lagi nak mengkaji roh ni seperti apa, bentuknya seperti apa. Kan? Itu roh pergi ke mana? Nah, roh pergi ke alam barzakh, apa yang dilakukan? Kan? Yang kita bicarakan dalam buku kita bab roh, yang cuma tahun ni, hari ni tak bawa lah pula, tertinggal. Kan? Dan itulah dia. Apa lagi alam yang disebut dengan alam akhirat. Alam barzakh pun kita tak boleh faham, tak boleh tahu, tak boleh nampak, apatah lagi alam akhirat. Alam akhirat ini akan berlaku setelah Allah jadikan semuanya binasa. Kullu alaiha fan, semuanya akan binasa. Bila berlakunya satu tiupan sangkakala, maka binasa alam ni. Kemudian berlaku lagi tiupan sangkakala yang kedua, baru alam yang kedua itu diwujudkan. Itulah dinamakan yaumul akhirah. Kalau alam ghaib itu pun kita tak tahu, apatah lagi alam akhirat yang belum tiba masanya pun kita tak tahu, kerana akal tidak boleh mencapai pemahaman tersebut. Apatah lagi Tuhan yang menciptakan alam ini, lagilah manusia yang tak tahu. Rabbul Alamin, Tuhan segala sekalian alam, lagilah manusia tak boleh memahaminya, tidak boleh mencapai pengetahuan mereka. Tiap-tiap manusia harus tahu pula tentang gaib.
baik alam malakut dan alam akhirat, apatah lagi tentang Tuhan. Meskipun manusia ini tidak faham, tidak pernah melihat roh, alam barzah, alam akhirat, Tuhan contohnya, tapi manusia wajib kena beriman. Wah, lagi parah. Dah lah tak tahu, tak ada pengetahuan, tak ada sumber, tetapi manusia dituntut kena beriman. Bukan sahaja percaya, beriman. Sanggup mati kerananya, sanggup berbuat baik kerananya. Kan Allah Ta'ala sebut, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukram daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, hendaklah memuliakan tetamunya. Maka orang memuliakan tetamu kerana dia tahu nanti dia akan dapat ganjaran baik di akhirat. Bukan saja kena tahu, kena beriman dengannya. Nah, apatah lagi yang disebutkan Allah, yang Tuhan yang menciptakan alam itu. Manusia kalau mengikut kadar akalnya saja tak mampu mencapai hal-hal tersebut. Tetapi manusia itu dituntut untuk kena beriman. Tiap-tiap manusia harus tahu tentang alam ghaib, baik alam malakut, alam akhirat, apatah lagi Tuhan. Kerana tiap-tiap manusia setelah meninggalkan alam benda, yakni alam dunia yang fana ini, akan memasuki alam ghaib. Kenapa kita kena beriman? Sebab nantinya kita akan pergi ke alam tersebut, alam malakut ataupun alam barzakh. Nantinya kita akan berdepan dengan yang disebut dengan yaumul akhirah. Kemudian kita akan berdepan dengan Allah, Tuhan yang maha berkuasa di waktu itu, Malikul Mulk, raja segala raja. Tiap-tiap manusia sesudah mati akan memasuki alam malakut, yakni alam barzakh. Sesudah kiamat akan memasuki alam akhirat, dan akhirnya akan menghadap Tuhan guna mempertanggungjawabkan semua gerak-gerinya selama hidup di dunia yang fana ini. Yang mana apa yang telah mereka lakukan di dunia, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang mereka lakukan, kalau mereka melakukan baik, maka mereka akan dapat ganjaran baik. Kalau mereka melakukan kejahatan, maka mereka akan diazab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah kepada manusia memberitahukan segala sesuatu tentang alam ghaib dan Tuhan, yang ini dengan jalan menurunkan wahyu-wahyunya dengan perantaraan malaikat-malaikat kepada beberapa manusia istimewa yang dinamakan nabi-nabi dan para rasul. Tetapi kerana Allah nakkan manusia ini kena tahu, wajib mengimaninya tentang alam barzah, tentang hari kiamat, bahkan lebih lagi Tuhan yang menciptanya, maka Allah Ta'ala turunkan wahyu melalui wahyu-wahyunya melalui malaikatnya kepada para nabi yang dipilih. Wahyu-wahyu itulah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Ada yang tertulis dan terbaca, dan ada pula yang tidak tertulis dan tak terbaca. Maksudnya ada wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang bentuk suhuf, yakni lembaran-lembaran perintah kepada para nabi, yang mana lembaran itu diamalkan, yang menjadi syariat di waktu itu, dan menjadi kewajipan umat sewaktu itu hendaklah mentaati rasul dan perintah tersebut. Tetapi generasi demi generasi, maka manusia ini apabila para rasul itu telah pun meninggal dunia, maka manusia ini mula menyeleweng dan menjauhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bentuk perintah itu diturunkan dalam bentuk yang tertulis seperti suhuf, dan ada juga perintah itu bukan daripada bentuk tertulis, yakni perintah-perintah yang dilafazkan oleh para rasul tersebut, yang tidak tertulis, tetapi adalah perintah yang datang daripada mulut-mulut para rasul tersebut, yang diketahui daripada oleh kalangan mereka. Wahyu-wahyu yang tertulis itu ada tertulis dan terbaca, itulah yang dinamakan kitab-kitab suci, iaitu wahyu-wahyu besar dan penting. Kitab-kitab suci itu menurut ahli-ahli tafsir berjumlah 104 buah, tetapi semuanya telah hilang kerana tidak terpelihara dengan baik sesudah meninggalnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang membawanya, menurut tafsiran Ibnu Adil.
kata je 104 buah tu tidak termasuk Quran, tidak termasuk Zabur, tidak termasuk Taurat, dan juga tidak termasuk Injil. Ini adalah kitab-kitab yang diberikan kepada para rasul dahulu, tetapi sudah tidak ada kesuciannya, maknanya telah diselewengkan oleh generasi kemudiannya, sehingga kan hilang keaslian yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Seluruh kitab tersebut, yakni seluruh isi kitab-kitab suci yang itu telah hilang, akhirnya diturunkan Allah kepada Nabi Musa yang dinamakan kitab Taurat. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjaya membawanya keluar daripada bumi Mesir, yang mana Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya, kemudian setelah mereka ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala, lalu ada di kalangan mereka ini mohon kepada Nabi Musa agar dibina pada mereka itu sebuah berhala. Dahlah Allah Ta'ala selamatkan dia, ada lagi di kalangan Bani Israel ni terikut-ikut dengan sembahan yang dilakukan oleh golongan yang menyembah berhala di negara Mesir. Seperti mereka menyembah Tuhan-Tuhan Ra, Tuhan-Tuhan matahari, dewa-dewa, termasuklah lembu dan sebagainya. Lalu Nabi Musa marah. Kemudian Nabi Musa mohon kepada Allah agar diberikan kepada kaumnya, yakni Bani Israel ini, sebuah kitab, yang mana kitab itu mengandungi perintah Allah Subhanahu Wa Taala setelah tiada lagi, ataupun setelah ketiadaan Nabi Musa alaihissalam nanti. Yakni ketika Nabi Musa telah wafat nanti, mudah-mudahan kitab yang bakal diberikan kepada Nabi Musa dan juga yang akan diwarisi kepada Bani Israel itu akan menjadi panduan kepada mereka. Ini kerana Nabi Musa sendiri melihat dengan mata kepalanya bahawa betapa Bani Israel ni depan Nabi Musa sendiri pun masih lagi boleh lagi nak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal mereka ni baru saja lepas Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan menjadikan laut tersebut terbelah, dan mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa Allah binasakan Firaun dan juga bala tenteranya. Lepas pada tu ada lagi yang cenderung untuk melaksanakan kekufuran, yakni syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Musa ni minta pada Allah supaya diberikan kepadanya kitab, diberikan kepadanya kitab, satu kitab yang boleh menjadi panduan kepada Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, ya Musa, kau pergi ke Turi Saina. Tadi disebut dengan Waturi Sinin, kan ada sebut Watini Wazaitun Waturi Sinin. Dan ketika Nabi Musa sampai di perbatasan kawasan Tursina, lalu Nabi Musa kata dia akan naik ke bukit tersebut dengan bertujuan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kitab Taurat, yang mana kitab itu akan dijadikan panduan buat mereka. Dan Nabi Musa kata Nabi Musa akan tinggalkan mereka selama 30 hari. Maka ketika Nabi Musa ni menaiki ke atas bukit Tursina, maka wakallamahullah Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Apa yang Allah Ta'ala bicarakan? Allah ceritakan kepada Nabi Musa apa yang bakal berlaku. Allah apa yang akan berlaku kepada Bani Israel, iaitu Allah Ta'ala menyatakan bahawa nantinya Bani Israel akan memiliki sebuah kerajaan, iaitu di Baitul Maqdis, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra, wa qadaina ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, nantinya Bani Israel itu akan memiliki kerajaan yang terletak di Baitul Maqdis, yang dikenali sebagai kerajaan Judea. Judea ni Ju lah, kerajaan Yahudi. Dan di waktu itu
Allah Ta'ala beritahu bahawa nantinya sampai satu ketika bumi itu, kerajaan tersebut akan binasa, akan hancur dan binasa. 2 kali, bukan sekali tetapi 2 kali. Dan ianya jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Isra, wa qadaina ila bani Israil fil kitab, dan kami telah tetapkan di dalam kitab Taurat. Ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat tu, tiba kitab tu, Allah Ta'ala dah cerita dah. Ketika itulah Allah Ta'ala dah cerita kepada Nabi Musa tentang Bani Israel dan Bandar Baitul Maqdis, yang mana Bandar Baitul Maqdis ini akan diperintah dengan begitu jayanya. Kemudian tapi bandar itu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ternyata apa yang dinyatakan itu benar, apabila datangnya Babylon dan memusnahkan Bandar Baitul Maqdis itu buat kali pertama. Dan kisah itu telah pun Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa AS. Kemudian mereka bangkit balik, lalu mereka mendirikan negara Bandar Baitul Maqdis. Kemudian generasi demi generasi, maka Bani Israel kembali melakukan kerosakan. Lalu Allah binasakan buat kali kedua apabila datangnya Rom. Dan ternyata perkara itu telah pun berlaku. Dan kisah ini telah pun Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi SAW di dalam suratul Isra. Makanya ketika Nabi Musa ketika meninggalkan kaumnya, Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala cerita semua perkara. Setelah selesai cukup 30 hari, maka disebut, kisah ini Ustaz ambil daripada kitab Qasasul Al-Anbiya yang dikaryakan oleh Syekh Abdul Wahab An-Najjar. Setelah selesai Nabi Musa ni bermunajat dan baginda berpuasa, siangnya berpuasa sehingga cukup hari yang ke-30, hari yang mana beliau nak menerima kitab Taurat. Sebelum ni dicerita je, Allah Ta'ala cerita Nabi Musa ni. Maka ketika beliau baginda nak ambil, nak bertemu dengan Ta'ala ni, nak mengambil kitab Taurat, lalu baginda terasa mulutnya berubah sebab lamanya berpuasa. Dan kata Syekh Abdul Wahab An-Najjar, dan di waktu itulah Nabi Musa mengambil nabat minal misk minan nabat. Misk minan nabat ni sejenis tumbuh-tumbuhan yang bila mana baginda kunyah, dia akan menghilangkan bau busuk ketika beliau ini berpuasa. Nak menghilangkan bau yang ada pada mulut. Lalu dia ambil, lalu dikunyah-kunyah. Lalu datang malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan bahawa tadi aku terbau dengan bauan yang wangi. Tiba-tiba bauan tersebut telah hilang. Tadi aku terbau, tadi ada bau wangi tadi. Tiba-tiba bau tu hilang. Fahamlah Nabi Musa bahawa bau wangi itu ialah bau yang datang daripada mulut beliau ketika berpuasa. Tetapi disebabkan beliau mengambil mis minan nabat, mis ni dalam bahasa, dalam kitab lama itu makna bauan wangi, dia tak kira apa jua wangi dia panggil mis. Kita je yang panggil mis itu dengan kijang, kasturi kijang. Tak, dalam kitab tu mis minan nabat. Kita pun tahu kasturi kijang tu semua datang daripada kijang. Tetapi mis yang dimasukkan di sini ialah wangian. Maka barangkali wangian itu mungkin daripada daun-daun seperti pudina mungkin. Lalu memang di Mesir banyak pudina ni, daunnya banyak. Sebab tu Mesir ni IT dia pun tahu daun pudina. Kan. Jadi ustaz kat rumah pun pernah lah cuba ambil daun pudina letak kat situ. Anak ustaz tak nak. Dia kata macam bau buat gigi, dia kata. Jadi dia tak minum. Kita yang minum. Jadi dia kunyah lah. Barangkali itulah daunnya. Dikunyah-kunyah. Maka bila tahu, Nabi Musa fahamlah dia bahawa sebab itulah disebut dalam satu hadis, khulufu fammi shaim atibu indallahi min rihil misk. Berubahnya mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada bauan misk. Yang dikunyah ni mungkin pudina yang dikunyah oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka tahulah Nabi Musa
Maka atas sebab itu Allah tambahkan 10 hari lagi berpuasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Dah selepas 10 hari baru Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa ni kitab Taurat dalam bentuk keping-kepingan. Padahal hari itu patutnya dia ambil, tetapi di sisi pengikut-pengikut Nabi Musa yang berada di kaki bukit, mereka menantikan kedatangan Nabi Musa. Ni mana Musa ni? Musa ni mana Musa? Lalu dia kata Musa ni tak jumpa Tuhan dia, sebab tu dia malu nak datang jumpa kita. Tak jumpa Tuhan, macam mana nak bawa kitab? Kan ada kata Nabi Musa ni tak jumpa Tuhan, dosa kita juga. Kita bawa pihasan daripada Mesir ni. Lalu mereka berkata, dah tu kita nak buat apa? Lalu mereka kata kita bakar, leburkan. Ingatkan lebur dibuangkan apa? Rupanya dijadikan lain, jadikan berhala. Lalu mereka sembah berhala tersebut, Samiri ataupun lembu, ijil, anak lembu, patung anak lembu. Kemudian Nabi Musa bila mana hari yang mana cukup 10, genaplah 10 hari, kemudiannya menjadikan cukuplah bilangan 40 hari, maka Nabi Musa pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala berikan kepada Nabi Musa ni kitab Taurat. Dan di waktu itulah Nabi Musa tanya kepada Allah Taala, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah, aku nak tengok rupa Allah. Lalu Allah pensankan Nabi Musa, ataupun Allah Ta'ala turunkan. Allah Ta'ala kata, ya Musa lantarani, kau sekali-kali tidak boleh melihat aku. Lalu Nabi Musa minta juga. Akhirnya Allah perkenankan dengan Allah menurunkan satu cahaya di bukit sebelah tempat di mana Nabi Musa berdiri, kemudian menyebabkan Nabi Musa dijatuh pingsan. Kemudian turunnya Nabi Musa, bila Nabi Musa sedar, Nabi Musa bertaubat, dan Nabi Musa mengambil sedikit saja kepingan kitab, lalu turun dengan tujuan untuk memanggil 70 pemuda-pemuda daripada Bani Israel untuk sama-sama naik ke atas bukit untuk mengambil saki baki kitab Taurat tersebut. Ketika Nabi Musa turun saja, Nabi Musa mendapati bahawa kaumnya sedang menyembah berhala. Lalu Nabi Musa marah. Lalu mereka kata, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman denganmu sehingga kami sendiri melihat Tuhan. Lalu Allah datangkan gempa, lalu kaum tersebut jatuh pingsan semua. Nabi Musa pun dulu dah minta juga, kan, Bani Israel. Kemudian bila mereka sedar, barulah mereka bertaubat. Kemudian Nabi Musa pun menghukum kepada mereka yang melakukan syirik tadi, dengan dihukum bunuh. Kemudian apabila Nabi Musa memilih 70 orang pemuda daripada Bani Israel ini naik ke atas bukit untuk mengambil saki baki kitab Taurat, lalu datang gempa pula. Menyebabkan mereka terhenti. Tapi Nabi Musa ni cepat-cepat naik atas. Bila sampai ke atas bukit, lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, ya Musa, kenapa kau tinggalkan kaummu? Lalu Nabi Musa kata dia tak sabar nak bertemu dengan Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa dalang di sebalik penyembahan berhala tadi. Maka jawapannya Samiri. Ini kisah semua ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi ketika zaman Nabi Musa, kitab Taurat itu ditulis ditulis dalam bentuk lembaran demi lembaran. Mana ni ditulis dalam bentuk lembaran. Sehinggalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, zaman yang mana sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa bahawa Bani Israel akan memiliki kerajaan, benar. Sebelum itu lagi mereka sudah memiliki kerajaan, iaitu zaman Talut, diikuti Nabi Daud, kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman, zaman kemuncak pemerintahan Bani Israel di bumi Baitul Maqdis. Namun begitu, ada juga di kalangan manusia yang dibantu dengan jin-jin yang kufur. Mereka telah mencuri rahsia langit dan menulis sihir dalam kitab kepunyaan mereka, lalu dirampas oleh Nabi Sulaiman dan diletakkan di bawah kerusi pemerintahannya. Selepas Nabi Sulaiman wafat, lalu mereka mengambil balik buku tersebut, lalu mereka mengatakan bahawa Nabi Sulaiman mengamalkan sihir.
Kisah ini telah Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka telah mengikut apa yang diajarkan oleh pihak-pihak penyihir di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah Nabi Sulaiman wafat, lagi ramai orang mengamalkan sihir. Lalu Allah datangkan kebinasaan dengan Babylon datang menyerang bandar Baitul Maqdis, sebagaimana yang telah Allah ceritakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Allah Ta'ala ceritakan lanjutnya bagaimana bandar Baitul Maqdis itu hancur, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra ayat yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Bandar Baitul Maqdis itu hancur. Mereka ni dibunuh, sebahagian besar mereka dijadikan tawanan, tidak kurang 70,000 dijadikan tawanan. Dan bahkan kitab-kitab Taurat itu hancur, maknanya dibakar. Sesiapa yang memiliki kitab Taurat akan ditangkap dan dibunuh, manakala kitab Taurat itu dibakar. Dan apa yang berlaku, seluruh kitab-kitab yang akhirnya Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa yang namakan kitab Taurat, tetapi sepeninggalan Nabi Musa kitab Taurat ini telah hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi ia telah hancur di zaman selepas Nabi Musa selepas zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi ada satu kisah yang Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tidakkah kamu merasa pelik wahai Muhammad, kisah seorang lelaki yang mana dia keluar daripada hujung kampung dia. Sebahagian tafsir mengatakan di Mosul ataupun di Nineveh, iaitu satu kawasan di utara Iraq yang berdekatan dengan Turki. Ada Iraq, Iran, belah-belah. Lalu dia datang daripada Mosul tu, sekarang dinamakan Mosul. Dia pergi ke bandar Baitul Maqdis. Seorang yang bernama Uzair. Uzair ni seorang pemuda Bani Israel berumur kurang lebih 40 tahun. Dia menghafal kitab Taurat, doanya mustajab. Ketika dalam perjalanan menuju ke bandar Baitul Maqdis, dengan menaiki keldai dan di tangannya ada kitab Taurat. Bila mana ditanya dia nak ke mana, lalu dia kata dia nak pergi ke bandar Baitul Maqdis. Dimaklumkan bandar itu baru sahaja dibinasakan oleh Babylon. Sesiapa yang memiliki kitab Taurat akan ditangkap dan kitab Taurat itu akan dibakar. Mendengar hal tersebut, keesokan harinya sebelum pagi, keluar, beliau sampai di perbatasan bandar Baitul Maqdis. Beliau telah membalut dan menanam kitab tersebut sebelum beliau masuk. Lalu apabila beliau masuk, beliau mendapati bandar Baitul Maqdis itu telah hancur. Walhal binaan di zaman Nabi Sulaiman itu sangat hebat. Maharib wa tamathil yang Allah Ta'ala ceritakan, binaannya hebat, besar-besar, hancur dengan serangan Babylon. Quran pun cerita tentang binaan Nabi Sulaiman itu hebat. Quran juga cerita bandar Baitul Maqdis itu pun hancur. Dan Quran juga cerita tentang seorang pemuda yang melalui bandar yang telah hancur. Ni Quran cerita. Lalu dia mengatakan kepada dirinya, bagaimanakah Tuhan boleh menghidupkan balik bandar yang telah mati? Bandar yang dibina begitu bertahun-tahun, dengan kepakaran yang begitu ramai, hancur macam ni, macam mana nak bangunkan balik? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan pemuda tersebut selama 100 tahun. Ketika dia dimatikan, 60 tahun kemudian, bandar Babylon yang dibangunkan setelah mereka hancurkan bandar Baitul Maqdis, bandar Babylon itu telah ditawan oleh seorang pemerintah yang menguasai timur dan barat, yang disebut namanya dalam kitab-kitab Yahudi, baik dalam kitab Tawarikh
kitab Ezra, kitab Izayah, memuji pemuda tersebut, yakni pemimpin tersebut, pemimpin yang menguasai timur dan barat. Dan kisah itu telah dirakamkan sehingga kan pernah satu ketika Nabi SAW didatangi oleh Quraisy, bertanyakan seorang pemimpin yang menguasai timur dan barat, dan soalan itu sebenarnya datang daripada ahli kitab, dan telah pun Allah rakamkan dalam Quran, wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal mengenai Zulkarnain. Maka Zulkarnain ini disebut di dalam Al-Quran dalam suratul Kahfi berikutan dengan pemimpin yang dah habis masa dah. Pemimpin yang menguasai timur dan barat. Dialah yang mengalahkan Babylon. Dia jugalah yang membangunkan semula bandar Baitul Maqdis. Kemudiannya apa yang berlaku setelah bandar Baitul Maqdis ini telah berfungsi 40 tahun kemudian? Maka Uzair tadi yang Allah telah matikan pun dibangkitkan semula. Mana genaplah 100 tahun ia dimatikan, dan dia mendapati bandar itu telah pun berfungsi. Lalu Allah Ta'ala tanya kepadanya melalui malaikat, kam labista, berapa lama kau berada di sini? Lalu dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Aku berada di sini sehari, barangkali setengah hari. Lalu nyatakan, tidak, engkau telah berada di sini 100 tahun. Demikian bila mana seorang itu telah meninggal dunia, maka rohnya masuk ke alam roh. Bila ditiupkan balik, perbezaan waktu itu berlaku. Ajaib. Ini yang disebutkan alam ghaib. Bukan saja alam ghaib, tetapi alam ajaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaib. Kemudian apabila beliau sedar, beliau pun balik ke rumahnya di Mosul tadi, dan dapati bahawa bandarnya sama tetapi penghuninya berbeza. Orang tengok dia pun pelik. Dia bila datang ke rumahnya, dia dapati rumah yang sama, tetapi ada seorang perempuan tua sedang duduk, umurnya 120 tahun. Melihat kepada perempuan tadi, dia tahu dia adalah pembantu isterinya. Ketika beliau meninggalkan isterinya dalam keadaan syarat mengandung, di waktu itu beliau meninggalkan pembantunya untuk membantu isterinya, yang ketika itu pembantu itu berumur 20 tahun. Maka dia dapati seorang perempuan tua yang berumur 120 tahun. Lalu dia tanya, dia dapati perempuan itu buta matanya kerana tua dan juga tidak boleh berjalan. Lalu dia bertanya, adakah ini rumah Uzair? Lalu dia berkata, ya, ya, ni rumah Uzair. Siapa tu? Sesungguhnya Uzair ni dulunya orang sering menyebut namanya, tetapi setelah dia meninggalkan kampung ini, dia tak balik-balik lagi. Lalu orang pun dah lupa dia. Dia kata. Lalu dia kata, dulu sedap dia keluar daripada kampung itu, dia tak balik-balik. Macam mana nak balik? Dia dah mati. Allah matikan dia. Lalu ketika bila mana sekarang ni ada pula nak sebut nama Uzair, dia kata. Lalu lelaki tersebut kata, akulah Uzair. Akulah Uzair. Lalu perempuan tu kata, kau jangan tipu, dia kata. Uzair ni orangnya penghafal kitab Taurat. Doanya mustajab. Kalau betul engkau ni Uzair, kau doakan aku sembuh. Nescaya Uzair di waktu itu pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Memang orang tua tadi boleh melihat, kemudian boleh berjalan. Oleh kerana Uzair ni Allah matikan dia ketika dia umur 40 tahun. Hancur badan dia, sebagaimana keldainya pun hancur. Kemudian Allah hidupkan balik Uzair seperti mana dia dimatikan. Maknanya ketika itu umurnya 40 tahun, dibangkitkan pun 40 tahun juga, sama seperti keldainya. Dan di waktu itu perempuan itu terkejut. Yang berada di hadapan itu memang Uzair, persis sebagaimana Uzair meninggalkan rumah. Lalu dia kata, betul kau ni Uzair. Lalu dia pun membawa Uzair ini menuju ke bandar Baitul Maqdis, memanggil orang ramai.
dengan mengatakan bahawa dulu 100 tahun dulu ada seorang lelaki yang Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun, kemudian dia dihidupkan kembali. Terkejut Bandar Baitul Maqdis, penduduk Bandar Baitul Maqdis terkejut sebab melihat kepada orang tua yang dah memang tak boleh jalan, dah tak boleh lihat, tetapi boleh berjalan dan boleh melihat sekarang. Lalu ketika mereka berkumpul, lalu perempuan tersebut memperkenalkan Uzair. Uzair ni dibawa di khalayak, lalu mereka melihat, ya tak ya, ya tak ya, kata. Ada sebahagian mereka percaya, ramai yang tak percaya. Kemudian datang seorang lelaki tua berumur 100 tahun, dikenali sebagai anak kepada Uzair, kerana ketika Uzair meninggalkan rumah, budak ni baru lahir. Ketika itu lalu dia pun berkata, ibuku pernah beritahu bahawa ayahku ada tanda kelahiran di belikat. Kalau betul kamu Uzair, kamu tunjuk. Ternyata bila ditunjukkan memang ada pun tanda tersebut. Demikian lagi bertambah yakin mereka. Lalu ketua kaum mengatakan bahawa kami ni hampir percaya, tetapi ada satu perkara nak membuktikan kalau kamu ni Uzair ni seorang yang menghafaz kitab Taurat. Macam mana kami nak pastikan kamu ni Uzair? Tanda mungkin orang boleh buat. Lalu dia kata, macam mana kami nak tahu ni Uzair, sedangkan kitab Taurat pun kami dah tak ada. Lalu Uzair pun bawalah kepada ketua tersebut di satu tempat di mana dia telah menanam kitab Taurat tersebut sebelum beliau masuk ke Bandar Baitul Maqdis. Lalu dibuka, lalu digalilah, didapati memang terdapat kitab Taurat tersebut. Lalu mereka menyemak bacaan Uzair. Ternyata Uzair itu adalah Uzair yang sebagaimana yang diceritakan. Maka kitab Taurat itu ada ke tidak? Jawapannya ada. Ada sekarang ni pada tangan mereka. Kemudian sepeninggalan Nabi, sebab itulah Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kepada baginda diturunkan semula isi kandungan kitab Taurat yang telah hilang. Sebenarnya kitab Taurat ini, Nabi Isa ni memang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan boleh buka balik ayat 110. Surah Al-Ma'idah, Allah beritahu kepada Nabi Isa, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Isa bahawa kamilah yang mengajarkan kepada engkau tentang kitab Taurat dan Injil. Maknanya ketika Bani Israel ni dipegang kitab Taurat tu, dia seleweng ajaran kitab Taurat, Nabi Isa ni Allah ajar dia semua. Sebab itu Nabi Isa ni sebut dalam banyak ayat yang lain, musaddiqal lima baina yadaik, aku ni untuk membenarkan, untuk menyatakan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Maksudnya apa? Walaupun Nabi Isa ni dia tak pegang kitab Taurat tu, tapi Allah ajar dia penyelewengan yang berlaku, yang dilakukan oleh Bani Israel, dan diperkuatkan lagi dengan adanya kitab Injil. Musaddiqal lima baina yadaik, untuk membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat yang ada di tangan kamu. Maka tetapi apa yang berlaku, mereka menyeleweng, baik daripada Bani Israel dan juga Nasrani, mereka menyeleweng ajaran kitab yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, baik Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Kitab Injil ini pun tidak ada yang terpeliharanya sehingga hilang, dan persis sebagaimana yang dialami oleh kitab-kitab suci yang sebelumnya. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada bagindalah diwahyukan Allah kembali semua isi dan ajaran kitab-kitab suci yang telah hilang, yang dinamakan Al-Quran ataupun Al-Furqan. Makanya Quran ini, Quran yang ada di tangan kita ni, ialah Quran, kitab yang paling lengkap, menyimpulkan semua yang diajar, yang terdapat kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum itu, termasuk ajaran kitab Taurat dan juga Injil. Bahkan latar belakang cerita tentang Taurat pun disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Ustaz ceritakan tadi. Nampak? Jadi kitab suci Al-Quran ini adalah kesimpulan dari semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sikit lagi 3 minit habis. 3 minit ni habis. Kan? Ni bila nak habis ni? Panjang je. Al-Quran terdiri daripada 114 surah. Sebagai riwayat 113 surah. Terbahagi kepada 6,236 ayat, kata pengarang kitab. Seluruh ayat yang 6,236 itu disimpulkan Allah dalam satu surah yang pendek yang terdiri hanya di atas 7 ayat sahaja, iaitu suratul Fatihah. Artinya surah Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat itu adalah kesimpulan daripada seluruh ajaran ataupun cerita yang terdapat di dalam Al-Quran. Bermula daripada suratul Baqarah hinggalah akhir suratul Nas, kesimpulannya terletak pada suratul Fatihah. Ataupun kita boleh katakan bahawa suratul Fatihah ini adalah isi kandungan. Kalau kita buka buku, kita ambil buku, nak tahu apa ada dalam buku tersebut, kita buka page yang bahagian isi kandungan ataupun sebahagian dari contents. Dalam buku ni cerita apa siapa, tu itulah dia. Al-Fatihah inilah sebenarnya ringkasan daripada apa yang hendak Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran tu. Jadi surah Al-Fatihah adalah kesimpulan seluruh isi Al-Quran atau kesimpulan dari seluruh kitab-kitab suci, dan ataupun kesimpulan dari seluruh ajaran semua nabi-nabi dan rasul-rasul, atau kesimpulan dari ajaran semua agama yang dibawa oleh nabi dan juga rasul. Makanya kalau kita boleh memahami betul surah Al-Fatihah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, cukup kita dah boleh faham apa benda yang Allah nak cerita dalam Quran sebenarnya. Kan? Sebab itulah gerangan surah ini, yakni suratul Fatihah, dinamakan Allah sebagai Al-Fatihah, yakni pembuka, atau Ummul Kitab, yakni kitab induk, dan lain-lain nama yang akan kita bentangkan nanti dalam kitab ini, tapi bukan hari ini. Dan ini pula lah sebab gerangannya kenapa surah ini dibaca tiap rakaat sembahyang solat, baik solat wajib maupun solat sunnah ataupun solat sunat, dan tidaklah sah solat jika seorang itu tidak membacanya. Berarti kalau kita baca surah Al-Fatihah, berarti kita membaca seluruh kitab yang pernah diturunkan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Bahkan surah Al-Fatihah apabila kita baca dalam solat, berarti berlaku dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wasilatul abdu ila rabbi, yakni menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Meskipun dalam Quran ini panjang, surahnya banyak, surah Baqarah, tetapi surah Al-Fatihah ni pendek, tetapi itulah surah yang terhebat. Kerana tidak ada satu surah yang boleh menandingi surah Al-Fatihah dalam solat. Makanya kalau solat, bacalah surah apa pun, tapi tak macam surah Al-Fatihah, kerana setiap ayat yang dibaca pasti Allah akan jawab. Berlaku dialog antara hamba dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan solat ini dialog antara seorang hamba dengan Tuhan itu memang berlaku, dan ia berlaku pada bacaan surah Al-Fatihah, tak berlaku dalam ayat surah-surah yang lain. Kerana solat wajib itu saban hari berjumlah 17 rakaat, maka setiap mukmin membaca surah Al-Fatihah ini paling kurang 17 kali dalam sehari semalam selama hidupnya. Ini kalau dikira pada solat wajib. Tetapi di samping solat wajib itu, mereka melakukan solat-solat sunat yang banyak, banyak sekali dan jumlahnya, dan surah ini mereka baca hingga 60 ataupun 70 kali sehari, termasuklah juga tahlil yang kita bacakan tadi. Cubalah jumlahkan berapa kali surah ini kita baca seumur hidup kita sampai kita mati. Hal ini pasti menunjukkan keagungan dan kehebatan kandungan isi Al-Quran, isi surah Al-Fatihah. Ini adalah menyedihkan dan menghairankan sekali bila kita baca surah ini beribu-ribu, bahkan mungkin berjuta kali dalam hidup kita, tetapi kita tetap tidak faham akan isinya, dan kita tetap tidak mempelajari isi dan kandungan surah ini sedalam-dalamnya. Kitab ini kita karangkan dengan tujuan menggali sedalam mungkin, menjelajah dan menyelami sejauh mungkin akan samudra Al-Fatihah yang maha dalam dan maha luas ini, untuk menambahkan iman dan khusyuknya kita terhadap semua persoalan yang dikandungkannya. Kepada Allah kita mohon taufik dan hidayah. Amin. Surabaya, 19 Julai 1965. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ia mendapat manfaat.
Moga-moga Allah jadikan Ustaz ikhlas dalam menyampaikannya dan memberikan keberkatan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.